Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala syafi'una sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi, inna Allah wahaba li ummati lailatul qadr wa lam yu'tiha man kana qablahum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba', alhamdulillah, thumma alhamdulillah, pada malam ini, malam 20 ke Ramadan 1441 Hijriah bersamaan 12 Mei 2020 kita telah pun menyempurnakan puasa siang tadi untuk hari yang ke-19 Ramadan. Apabila berakhirnya hari 19 Ramadan, maka sempurnalah puasa kita. Bermulalah malam 13 Ramadan, kita berbuka, kemudian kita menunaikan solat fardu maghrib dan kemudian kita menyambung dengan sedikit makan malam. Kemudiannya kita tuan-tuan perempuan menunaikan solat fardu isya berjamaah bersama keluarga dan seterusnya menyempurnakan sembahyang tarawih dan witir untuk malam 20 Ramadan. Dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan pada waktu ini ramai yang telah menyempurnakan semua ini dan yang mungkin telah pun sempurna, telah selesai bertadarus Al-Quran. Mungkin ada di antara tuan-tuan sedang bersantai-santai saja untuk menghiburkan mata, melayat mata sementara belum bergantung untuk beristirahat. Dan mungkin ada di antara tuan-tuan waktu ini telah pun beristirahat kerana besok pagi nak bangun awal pagi untuk mengerjakan solat tahajud dan juga sembahyang dan juga bersahur sebelum memulakan ibadah puasa untuk esok hari dengan kita menunaikan solat fardu subuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, masa begitu pantas meninggalkan kita. Kini kita telah pun sampai ke penghujung
sepertiga Ramadan yang kedua yang disebut Nabi SAW sebagai wa'usatuhu maghfirah, ya. Sepertiga yang kedua yang tengah-tengah itu adalah keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mohon pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni, ya, dan menerima permohonan dari kita untuk, ya, ibadah puasa kita ini, di mana-mana kekurangan dan kecacatannya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan bersedia untuk sepertiga yang akhir pada bulan Ramadan yang disebut Nabi SAW sebagai idqun minan nar, iaitu pelepasan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu kita akan bincangkan pada malam besok, kerana malam besok ialah malam yang ke-21 Ramadan, ya. Malam yang ke-21 Ramadan. Jadi apapun pada malam ni kita akan mengupas sedikit, ya, tentang Lailatul Qadar, insya-Allah pada peringkat awal sebagai permulaan, ya, permulaan untuk kita mencari dan memburu malam Lailatul Qadar ini, mencari dan memburu dan memanfaatkan masa yang ada pada malam-malam akhir Ramadan ini untuk kita memperbanyakkan amal ibadah kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, ya, Lailatul Qadar adalah satu anugerah yang Allah SWT berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, yang mana seperti mana yang kita telah kita sebutkan dalam tazkirah yang lepas. Kalau tuan-tuan masih ingat, ya, satu hadis Nabi SAW, inna a'marati baina sittin wa sab'in, ya, kama qala Rasulullah SAW, mafhumnya semuanya umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, ya. Kita ni umur kita pendek-pendek, tak macam umat-umat yang terdahulu, umat Nabi Adam. Nabi Adam AS itu sendiri pun umurnya 1000 tahun. Apabila Nabi Idris diutuskan sebagai Nabi, Nabi Adam masih hidup. Bayangkan betapa jauhnya, ya, Nabi Idris dengan Nabi Adam itu jarak masanya sangat jauh, tapi masih lagi Nabi Adam hidup waktu Nabi Idris diutus sebagai seorang Nabi dan Rasul, walaupun beratus-ratus tahun jaraknya, ya. Nabi-Nabi terdahulu pun umurnya panjang-panjang 100 tahun ke atas. Itu adalah perkara yang biasa, ya. 120 tahun, 130 tahun, 150 tahun itu adalah umur yang biasa bagi umat-umat yang terdahulu. Fizikal mereka pun sangat-sangat besar dan beza dibanding kita. Kalau kita sekarang 7 kaki itu tinggi lah, daripada mereka 7 kaki itu kemetot lah, ya, kerana pakar-pakar ekologi sudah menjumpai, ya, rangka manusia pada zaman Nabi Hud AS, ya, tengkorak manusia pada zaman Nabi Hud AS itu sangat besar, tuan-tuan, sangat besar, ya. Bila diletakkan, bila manusia duduk berada di sisi tengkorak kepala ni, bukannya badan kecil je badan manusia kita sekarang ni, ya, bayang tuan-tuan. Jadi berapa tinggi manusia pada zaman Nabi Hud AS. Jadi tak heranlah mereka ini badan mereka gagah-gagah, perkasa, besar, ya. Kerana kalau kita tengok dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj pun, Nabi Musa pernah menegur, ya, Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW tentang 50 waktu fardu, 50 waktu semayang fardu yang diwajibkan Allah SWT. Nabi Musa kata, kamu tengok badan kamu dengan badanku, ya, jasad kamu, tubuh badan kamu, tubuh badan aku, ya. Umatku diberi 2 waktu semayang pun tak boleh buat.
apatah lagi kamu difardukan 50 waktu, tentu dah lebih-lebih lagi tak mampu. Pergilah menghadap Allah SWT, minta dikurangkan. Itu kata Nabi Musa AS dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Jadi umat terdahulu umur mereka panjang, tubuh badan mereka sangat gagah dan perkasa. Macam kita ni umat Nabi Muhammad SAW ni umurnya tak panjang. Nabi dah beritahu 60, rata 60 hingga 70 tahun. Jadi tuan-tuan yang 40 ke atas lah, tersaduk perasan lah, termasuk diri saya pun tersaduk perasan kita boleh menongkat langit sampai umur 80-90 tu tak tahu lagi. Kawan-kawan kita pun ada yang dah meninggal, ada yang uzur baru 47, belum lagi masuk jejak 50. Terus saya cerita lah yang atas lagi, abang-abang kakak atas 50 ke atas tu tak tahu lah apa cerita. Yang makcik-pakcik, makcik-makcik 60 tahun ke atas, ayah-ayah kita, mak-mak kita yang dah 70 tu, tak tahulah macam mana. Sihat, Alhamdulillah sihat lah, tapi sihat orang tua lah. Jadi kita tuan-tuan dan puan jangan tunggu. Kalau orang tanya bila nak datang masjid, bukan sekarang lah. Sekarang ni payah lah datang masjid. Musim kita, musim wabak sekarang ni, masjid pun tutup. Sebelum ni lah, bila datang masjid. Kalau orang tanya, kita masih lagi bekerja, tunggu pencen dulu lah. Jadi tak usah tunggu pencen lah. Takut-takut tak sampai umur pencen pun. Begitulah singkatnya umur umat Nabi Muhammad SAW. Maka Allah SWT memberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW suatu malam yang istimewa, yang mana kalau kita dapat merebut kelebihan-kelebihan yang ada pada malam tersebut, pahala amal ibadah kita boleh menyamai, kalau tidak melebihi pun menyamai pahala ibadah umat-umat yang terdahulu. Maka Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, Inna Allah wahaba li ummati lailatul qadr. Sungguh Allah SWT mengurniakan untuk umatku malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, bukan malam Al-Qadar. Sebab Lailatul Qadar itu ialah nama khas, satu nama khas, satu malam yang istimewa. Maka kita tak boleh kata malam Al-Qadar, kita kata malam Lailatul Qadar. Sungguhnya Allah SWT mengurniakan, memberikan kepada umatku malam Lailatul Qadar. Walam yu'tiha man kana qablahum, dan Allah Ta'ala tak beri malam Qadar itu kepada sesiapa sebelum mereka, iaitu umat Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Isa, umat Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman tak dapat ni. Kan umur mereka panjang-panjang. Tuan-tuan mungkin ada terbaca kisah seorang Nabi namanya Uzair. Ini matikan Allah Subhanahu Wa Taala selama 100 tahun. Berapa usia anak dia ketika dia dibangkitkan semula, balik ke kampung dia? Usia anak perempuannya waktu itu, usia anak perempuan dia 15 tahun. Dia umur 40 tahun. Anak perempuan dia hidup lagi. Waktu dia balik ke kampung, setelah dimatikan 1 tahun, hidupkan semula, balik ke kampung dia, dia tengok tak ada siapa yang dia kenal, semua dah berubah. Dia pun pelik, sedangkan baru sehari atau setengah hari dia meninggalkan kampung dia. Dia balik kampung dia tak kenal siapa pun. Dia pun heran. Dipendekkan cerita, akhirnya dia mengetahui yang dia telah dimatikan Allah SWT selama 100 tahun. Dan anak perempuan dia yang ditinggalkan waktu dia usia 15 tahun tu, ditinggalkan anak perempuan dia tu usia 15 tahun tu, sekarang anak dia 115 tahun.
Lalu umur Nabi Uzair AS umurnya 140 tahun. Ya, jadi itu macam kita tak jumpa. Kalau ada pun macam kata Pak Belalang hujung negara lah. Kadang nak cari seorang pun susah. Tak ada. Boleh juga kalau dibuat soalan satu perkara banyak-banyak, dua sedikit-sedikit, tiga jarang-jarang, empat kadang-kadang. Apa dia? Umur manusia sekarang. Kalau umur manusia tu 60-70 banyak-banyak, 70-80 sedikit-sedikit, 80-90 jarang-jarang, 90 ke atas kadang-kadang. Susah nak cari manusia yang umurnya panjang dari kalangan umat Muhammad SAW. Baik itu Allah SWT berikan malam Lailatul Qadar ini untuk kita manfaatkan, ya. Kerana Allah SWT pun ada menyebut dalam surah Al-Qadar, surah Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sebenarnya kami, ini Allah SWT menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Inilah yang dipegang oleh setengah ulama bahawa malam Al-Qadar itu hanyalah pada malam 17 Ramadan. Tapi itu perbincangan tu kita dah bincang sikit pada tazkirah malam nuzul Al-Quran, dan kita akan sambung malam esok, ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Ini soalan yang lazim ditanya dalam Quran kepada Nabi SAW, kerana benda yang Allah SWT tanya kepada Nabi menggunakan ayat wama adraka ma ini, biasanya Nabi SAW tidak mengetahuinya, kerana benda itu tak ada pada sebelum lahirnya Nabi SAW, dan Nabi pun tak tahu benda itu. Sebab itu Nabi ditanya wama adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apakah dia malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar ini malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun tuan-tuan? 83 tahun 4 bulan. Baik. Umat kita Nabi Muhammad SAW ni ramai ke yang sampai usia 83 tahun tu? Tak ramai kan? Tak ramai. Ramai yang Allah SWT ambil nyawa, ambil jasadnya sebelum umur 83 tahun. Almarhum Datuk Ustaz Datuk Ismail Kamus pun tak sampai, kan? Hanya 70 tahun lebih, 72 tahun, ya, tak sampai 83 tahun, jadi malam tu Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan ni, 83 tahun 4 bulan. Apa berlaku malam itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam tu Qadar itu, para malaikat diketuai oleh Jibril alaihissalam akan turun naik itu tanazzal, tanazzal di situ, ya, iaitu turun naik. Tafa'ala, tanazzala, ya, dia akan turun naik, up down pada malam itu. Bahawa rahmat dari Allah SWT. Kita berdoa pada malam tu, malaikat Jibril, malaikat bawa naik doa kita kepada Allah SWT. Allah SWT turunkan rahmat pada kita. Malaikat bawa turun bawah, malaikat ambil pula doa orang lain pula. Malaikat bawa naik, itu dipanggil tanazzal, turun naik. Dengan izin Allah SWT, biizni rabbihim, Allah Ta'ala izinkan perkara itu berlaku pada malam itu. Apa mesej dia? Mesejnya sesuatu benda yang makhluk buat tidak akan berlaku tanpa izin Allah SWT. Ini dia. Baik ke jahat ke,
tidak akan berlaku hanya dengan izin Allah SWT. Ini akidah tauhid. Kena yakin tuan-tuan. Apa yang berlaku pada kita, semuanya itu jadi dengan izin Allah SWT. Tak jadi sesaja. Sebab itulah orang tua buat satu pepatah, ringkas pepatah pendek, berpantang maut sebelum ajal. Maknanya kalau belum ajal kita, belum mati, walaupun kena COVID-19. Ingat tu tuan-tuan. Tapi jangan pula kalau macam tu tak apa, terlanggar semacam ni lah, tak apa. Jangan buat penjarakan sosial. Kita boleh langgar sana, langgar sini, pegang sana, pegang sini, salam sana, salam sini, tak apa. Umat tak ingat pun kita. Jangan tuan-tuan. Nabi SAW kata, wafir minal majlumi kama tafirru minal asad. Jauhilah orang yang disyaki ada wabak seperti mana kamu lari daripada singa. Ambil langkah-langkah keselamatan ni. Besok ada Quran awal ni pun dibuat bentuknya ada penjarakan sosial. Saya tahulah dia pun susun macam mana, saya tak tahu. Tunggulah besok. Tapi besok kita nak pakai lawa lah, sebab hari tu Quran awal kita pakai baju Melayu yang cantik dengan songkok, dengan samping, barulah kelas kita memuliakan Al-Quran. Itu tuan-tuan. Jadi setiap sesuatu yang berlaku pada malam Qadar itu, yang dilakukan oleh para malaikat itu dengan izin Allah SWT. Jadi berpantang maut sebelum ajal. Belum sampai ajal tak mati. Jangan bila dah habislah, mati habis semua orang. Ada dalam Malaysia pun yang meninggal kerana COVID pun hanya 100 lebih sikit 100 orang. Taklah beribu-ribu. Kalau kita tengok di negara luar tu, dia korek hari-hari, korek lubang kubur beratus-ratus, sebab yang mati pun beratus beribu sehari. Alhamdulillah kita di Malaysia ni Allah SWT melindungi kita. Mungkin kerana doa orang-orang soleh, doa orang-orang soleh, aulia-aulia yang masih ada di bumi Malaysia ini, al-arif billah, maka kita tidak terkena musibah. Sama seperti mana di negeri jiran kita di utara, di Thailand pun tak ramai yang meninggal. Sama seperti mana di Indonesia, walaupun kes mereka lagi banyak daripada kita, tapi penduduk mereka 2 juta. Memanglah ratio dia kena lah tu, 2 juta penduduk, yang kes pun beribu-ribu, betul lah. Yang mati pun beratus, betul lah. Tapi mereka mengambil langkah-langkah yang sewajar, sebaik-baiknya, maka Allah SWT melindungi mereka. Bezanya mereka kita ada tempat-tempat mereka masih melaksanakan solat berjemaah dan solat tarawih. Itu beza dia. Macam kita akurlah dengan apa yang diputuskan. Sembahyang tarawih dibuat di rumah masing-masing sampailah malam akhir Ramadan, malam 29 atau 30 Ramadan. Tak kurang itu. Tapi nak ceritanya, itulah berpantang mati sebelum ajal. Maka apa yang dibuat oleh para malaikat pada malam Qadar itu, membawa turun naik, membawa doa kita naik kepada Allah SWT, menurunkan rahmat Allah SWT kepada kita pada malam Qadar itu dengan izin Allah SWT. Min kulli amri itu semua urusan yang ada lah. Macam yang kita sebut tadi, buat turun rahmat, bawa naik doa kita kepada Allah SWT. Begitu keadaannya, para malaikat naik turun. Maka Nabi Allah SWT sebut, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahtera dalam malam itu sampai terbit
Fajar. Itulah dia malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Maka itu kupasan secara umumnya, tentang malam itu Qadar. InsyaAllah pada malam besok kita akan sambung lagi penerangan tentang, sedikit lagi penerangan tentang malam Lailatul Qadar. Apakah yang disampaikan oleh para ulama tentang malam Lailatul Qadar daripada titipan hadis Nabi dan pendapat sahabat radhiyallahu anhum dan salafus salih, dan apa sebabnya dinamakan malam Lailatul Qadar itu sebagai malam Lailatul Qadar. Apa sebab? Kenapa tak dinamakan dengan nama lain? Kenapa diberi nama malam Lailatul Qadar? InsyaAllah kita akan bincangkan pada malam besok, insyaAllah. Maka tuan-tuan dan puan, kita sama-sama lah merehatkan diri, beristirahat untuk kita sama-sama bangun pada awal malam nanti untuk kita bertahajud, insyaAllah semampu kita, dan juga bersahur sebelum kita memulakan ibadah puasa pada besok hari, pada hari esok, maksudnya Mahat 20 Ramadan nanti, insyaAllah. Dan bertemu kita pada malam besok untuk kupasan yang susun tentang malam Lailatul Qadar, insyaAllah. Yang baik dari Allah SWT, kerana ini semua ilmunya yang kita mampu kongsikan, dan yang kurang itu saya mohon maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan sekalian, insyaAllah. Bertemu kita malam besok dalam tazkirah Ramadan dengan perisian dan seterusnya tentang malam Lailatul Qadar, insyaAllah. Wallahu rasul a'lam wa barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.